Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik tingkatan 4, bab 7, latihan komprehensif. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Okey, buka buku teks, muka surat 206, latihan praktis komprehensif. Jadi kita tengok soalan 1. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah bas ekspres dalam masa 14 minit. Hitung A. Tempoh masa bas tersebut berada dalam keadaan begung. Jadi kata kunci soalan A ialah nak kira masa dan dalam keadaan begung. Begung di sini maksudnya dia tidak bergerak. Jadi mana satu garis yang menunjukkan bas itu tidak bergerak ialah garis ini. Masih ingat? Okay, keturunan sifat menunjukkan bas itu tidak bergerak dalam keadaan begung. Jadi soalan nak minta masa. Jadi kalau masa, jadi kamu kena tengok pasi S dia. Jadi ini ialah masa bas itu dalam keadaan begung. Jadi berapa masa di sini? Masih ingat cikgu ajar guna unit belakang tolak dengan unit depan. Jadi kamu boleh jawab soalan 1A. Jadi kamu boleh tulis jawapan. Tempoh masa bas itu dalam keadaan begung sama dengan unit belakang iaitu 10 tolak dengan 4. Jadi jawapan sama dengan 6 minit. Jadi unit pada graf itu dia sudah tulis minit. Jadi maksudnya sini kamu tulis minit juga lah. Unit bagi masa. Jadi seterusnya kita tengok soalan 1B. Kata perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit yang terakhir dalam km per jam. Jadi kata perubahan jarak maksudnya apa yang dia nak kamu cari ialah laju. Kalau bagi graf jarak masa, kalau kamu nak cari laju, mesti cari keturunan graf itu. Masih ingat? Jadi masa untuk 4 minit yang terakhir. Jadi mana satu garis yang dia nak kamu cari? Sangat jelaskan garis ini, betul? Untuk 4 minit yang terakhir. Jadi ialah garis ini ya. Jadi soalan nak cari kata perubahan yang itu laju. Maksudnya kamu kena cari keturunan graf dia lah. Jadi B kamu boleh tulis kata perubahan jarak sama dengan keturunan graf. Jadi Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Jadi kamu kena cari dua koordinat. Jadi koordinat pertama ialah sini, betul? Jadi koordinat di sini ialah berapa? 10, 6, betul? S ialah 10, Y ialah 6. Jadi 10, 6 ini kamu boleh tulis sebagai S1, Y1. Dan koordinat yang kedua ialah di sini, betul? Jadi koordinat ialah S ialah 14, Y ialah 10. Jadi kamu tulis 14, 10. Jadi ini boleh sebagai S2, Y2. Jadi kamu boleh gantikan koordinat ini ke dalam rumus keturunan ini. Jadi Y2 ialah 10. Tolak dengan Y1 ialah 6. Bahagi dengan S2 ialah 14. Tolak dengan S1 ialah 10. Jadi apakah unit di sini kamu semak? Kamu semak graf dia. Jadi Y pasti Y di sini unit dia ialah km. Maksudnya sini kamu km. Manakala pasti S dia unit masa dia ialah minit. Jadi sini kamu tulis minit. Jadi kamu semak lagi soalan. Soalan nak minta unit apa? Soalan nak minta km per jam. Ada nampak? Maksudnya unit km ini betul. Tapi kamu semak ini unit masa ialah minit. Minit di sini maksudnya tidak memenuhi soalan, betul? Sebab soalan minta jam. Maksudnya ini minit kamu kena tukar menjadi jam. Kalau minit tukar ke jam, maksudnya kamu kena bahagi dengan 60 lagi ya. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kamu boleh sambung bawah sini 10 tolak 6 ialah 4. Tak perlu tukar. Jadi ini ialah unit km. 14 tolak 10 ialah 4. Tak ingat dia unit ialah minit maksudnya kamu kena bahagi 60 lagi. Supaya kamu boleh tukar unit menjadi jam. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 4 bahagi pecahan. Kamu boleh tulis 4 per 60. Jadi jawapan sama dengan 60 Jadi sini kamu boleh tulis jawapan 60 unit km per jam. Ini adalah jawapan untuk soalan 1B. Seterusnya kita tengok soalan C Laju berata bas untuk tempoh 14 minit dalam km per jam. Jadi soalan nak minta laju berata bas untuk tempoh 14 minit. Maksudnya ialah dari awal 0 sampai 14 ini. Dari awal sampai akhir Dan unit dia ingat dia nak km per jam. Maksudnya nanti masa kamu kena tukar lagi menjadi jam. Jadi masih ingat apakah rumus bagi laju berata? Rumus bagi laju berata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi berapa jarak yang dilalui oleh bas itu dari awal sampai akhir. Ada nampak jarak dia?
Oke, jarak yang dilalui oleh bus itu dari awal sampai akhir. Jadi jarak dia ialah 10 km. Ada nampak? Maksudnya dari 0 sampai 10. 10 km. Maksudnya sini jumlah jarak kamu boleh tulis 10 km. Dan masa yang diambil dari awal sampai akhir ialah 14 minit. Ini sudah diberitahu oleh soalan 14 minit. Maksudnya sini kamu tulis 14 minit. Tak ingat, soalan minta unit km jam. Maksudnya ini okey, km. Tapi ini tidak boleh ya. Ini tiap minit. Maksudnya kamu kena tukar jam. Mesti bahagi dengan 60 lagi ya. Jadi sambung. 10 per 14 bahagi dengan 60. Okey. Jadi jawapan ialah berapa? Kamu boleh tekan ke kereta. Okey. 10 bahagi pecahan 14 per 60. Jadi jawapan ialah sama dengan 300 per 7. Jadi kamu boleh tekan pecahan dia. Jadi kamu boleh tengok jawapan ialah 42.857. Dan biasanya kita ambil jawapan 2 tempat perpuluhan. Dan kamu nampak ini ialah nombor 7 kan. Soal lebih 5. Jadi kamu boleh pindah 1 ke depan. Dan 5 ini akan menjadi 6 lah. Maksudnya jawapan akhir kamu ialah 42.86. Jadi kamu tulis jawapan di sini 42.86. Dan unit ialah km jam. Okey. Jadi sudah lengkapnya untuk soalan 1C. Jadi seterusnya kita tengok soalan 2. Sebuah kereta dan sebuah bas bersiaran bergerak sejauh 150 km dalam masa 3 jam. Graf jalan masa di sebelah menunjukkan gerakan kedua-dua kereta dan bas bersiaran tersebut. Hitung A. Kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam km per jam untuk 42 minit yang pertama. Jadi soalan ini banyak kata kunci di sini. Okey, pertama ialah kadar perubahan jarak. Jadi maksudnya ini yang dia nak kamu cari ialah laju. Dan minta laju apa? Laju kereta ke ataupun laju bas. Jadi soalan sangat jelas. Dia nak minta kereta. Okey. Dan unit dia ialah minta km per jam dalam masa 42 minit. Jadi mana satu warna garis ialah bas. Jadi soalan sangat jelas. Yang merah ini ialah bas. Betul? Dan yang warna hijau ini ialah kereta. Jadi sekarang soalan minta laju kereta. Jadi maksudnya kamu kena tengok warna hijau ini ya. Tak perlu tengok warna merah ini ya. Kalau kamu perhatikan graf bagi jalan masa, unit dia di sini adalah km dan unit di sini adalah jam. Okey, unit sangat-sangat penting. Soalan minta 42 minit. Dan kamu tengok soalan graf ini susah nak cari 42 minit, betul? Sebab dia dalam unit jam, bukan dalam unit minit. Jadi maksudnya kamu kena tukar 42 minit ini kepada jam dulu supaya kamu boleh nampak apakah garis yang kamu nak cari di sini. Okey. Okey, 42 minit kalau nak tukar jadi jam, maksudnya kamu kena bahagi dengan 60. Jadi kamu boleh tekan ke kereta. Okey, 42 bahagi dengan 60. Jadi jawapan ialah 0.7, betul? Maksudnya sama dengan 0.7 jam. Okey. Jadi 0.7 jam. Jadi sangat jelas kan mana satu garis kamu nak cari? Garis hijau ini, betul? 0.7. Maksudnya garis ini ya. Jadi masih ingat rumus bagi laju, kamu boleh pakai keturunan graf, betul? Yang Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Jadi mesti ada 2 koordinat. Jadi kamu boleh pakai koordinat di sini yaitu 00, 00 sebagai S1, Y1. Lepas itu pakai koordinat ini 0.7 dan 70. Jadi 0.7 dan 70 ini sebagai S2, Y2. Boleh ganti koordinat ini masuk ke dalam rumus keturunan. Jadi Y2 ialah 70 tolak dengan Y1 ialah 0. S2 ialah 0.7 tolak dengan Y1 ialah 0. Jadi kamu semak unit Semak unit koordinat Y ialah km. Jadi sini maksudnya km. Lepas itu masa ialah jam. Maksudnya sini yang kamu cari ialah jam. Tak apakah unit yang soalan minta km jam. Maksudnya ini adalah km, ini adalah jam. Unit ya, betul. Jadi maksudnya kamu tak perlu tukar lagi unit. 70 tolak 0 ialah 70. 0.7 tolak 0.7, betul? Jadi kamu boleh tekan ke kereta, dapat jawapan. 70 bahagi dengan 0.7. Jadi jawapan ialah 100. Di sini kamu tulis 100 unit km per jam. Sudah selesai untuk soalan 2A ya. Jadi sekarang kita tengok soalan 2B. Nilai T. Di mana titik T dia? Titik T adalah di sini, betul? Jadi macam mana cari nilai T di sini? Jadi kamu kena pakai garis yang merah inilah yang itu basah. Masih ingat sebelum ini cikgu sudah mengajar. Kalau satu garis, tak kisah kamu guna mana satu koordinat, mereka mempunyai keturunan yang sama.
Contoh, kalau kamu dua koordinat ini, kamu cari keturunan M1, dan kamu guna dua koordinat ini cari keturunan M2. Sebenarnya keturunan ini yang M1 adalah sama dengan M2, oke? Masih ingat konsep ini? Dan kita nak pakai konsep ini untuk cari soalan B ya, yaitu nilai T di sini, oke? Maksudnya kita cari ya keturunan EQ, yaitu M1. Lepas tu cari keturunan bagi QB, yaitu M2. Lepas tu kita samakan dua keturunan ini ya, yaitu M1 sama dengan N2, oke? Untuk mencari T di sini. Oke, kamu boleh tulis macam inilah, oke? Keturunan EQ adalah sama dengan keturunan QB. Oke, rumus pakai keturunan yaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Sama dengan juga rumus keturunan Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Bagi garis EQ, jadi mana satu koordinat kamu pakai, jadi sangat jelas. Oke, kamu pakai ini 0, 150, 0, 150, ini sebagai S1, Y1. Dan seterusnya koordinat bagi Q ialah T70, betul? Jadi ini T70 dan ini sebagai S2, Y2. Dan sama juga bagi garis QB, T70 ini sebagai S1, Y1 dan ini 30 sebagai S2, Y2. Boleh? Dan gantikan koordinat ini masuk ke dalam rumus keturunan bagi garis EQ ini. Jadi Y2 ialah 70 tolak dengan Y1 ialah 150 bahagi dengan S2 ialah T tolak 0 sama dengan keturunan bagi QB. Y2 ialah 0 tolak Y1 ialah 70 bahagi dengan S2, jadi yaitu 3 tolak dengan S1 yaitu T. Boleh tekan kalkulator 70 tolak dengan 150. Jadi jawapan ialah negatif 80 Di sini kamu tulis negatif 80 bahagi dengan T tolak 0 memang T lah. Sama dengan seterusnya 0 tolak negatif 70 maksudnya negatif 70. Ini tidak boleh kira, jadi kita salin 3 tolak T. Jadi seperti biasa taruh silang macam kaidah nisbah itu. Jadi negatif 80 taruh dengan 3 tolak T sama dengan negatif 70 taruh T ialah negatif 70 T. Lepas itu ini taruh masuk ke dalam kurungan. Oke, negatif 80 taruh 3 ialah negatif 240. Ini kamu boleh tekan kalkulator. Dan negatif ini menjadi positif. 80 taruh T ialah 80 T ya. Sama dengan negatif 70 T. Jadi pindah ini ya. Sebab kita nak T kan. Jadi ini ada T, ini ada T. Jadi kita pindah ini ke sini ya. Jadi cikgu sambung sini ya. Jadi ini tak pindah. Jadi masuk ke tulis. Jadi negatif 240 sama dengan negatif 70 T tolak 80 T. Oke. Sebab positif pindah menjadi negatif. Jadi negatif 240 sama dengan negatif 70, negatif 80. Kalau kamu tidak tahu, kamu boleh tekan kalkulator. Okay, negatif 70, negatif 80. Jadi jawapan ialah negatif 150. Oke. Negatif 150 T. Jadi nak kira T pindah ini ya. Jadi taruh pindah menjadi bahagi. Jadi negatif 240 bahagi dengan negatif 150 sama dengan T. Negatif 240 bahagi dengan negatif 150 tekan macam ini ya. Jadi jawapan ialah 8/5. Jadi kamu boleh tukar perpuluhan iaitu 1/6. Jadi jawapan di sini ialah nilai T kamu ialah 1/6. Okey, ini ialah jawapan untuk soalan 2B lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2C ya. Kata perubahan jarak terhadap masa kereta dalam km per jam untuk gerakan 80 km terakhir. Jadi kata kunci ialah kata perubahan. Sama dengan soalan 2A, betul? Maksudnya dia nak kamu cari laju. Okey. Laju maksudnya kena cari keturunan graf lah. Jadi terhadap masa kereta unit dalam km per jam. Okey. Untuk gerakan 80 km terakhir. Jadi di mana 80 km terakhir? KM maksudnya kamu kena tengok pasti Y ya, bukan tengok pasti S. Jadi di mana 80 km di sini 80 km. Kamu boleh cuba tekan kalkulator, tengoklah, okey. Okay, 150 tolak dengan 70. Jadi jawapan ialah 80. Ada nampak? Jadi maksudnya 80 km yang terakhir ialah lucu di sini ya. Okey. Yang itu dari 70 sampai 150. Maksudnya sangat jelas soalan nak kamu cari garis ini, betul? Jadi nak cari laju, jadi kamu guna rumus keturunan. Kata perubahan jarak maksudnya nak cari laju. Jadi sama dengan rumus keturunan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Jadi di mana dua koordinat itu? Okey, pertama ya T ini betul, T70. T
T70 ini sebagai S1, Y1. Dan koordinat yang kedua ialah ini ya 350. Ini sebagai S2, Y2. Dan T tadi kita sudah cari ya. T tadi kita cari ialah 1,6 betul. Jadi maksudnya kamu boleh tukar T ini menjadi 1,6 dan ini menjadi 70 lah. Jadi Y2 kamu ialah 150 tolak dengan Y1 ialah 70 bahagi dengan S2 ialah 3 tolak dengan S1 ialah 1,6. Dan perhatikan unit jadi km. Jadi maksudnya sini ya km. Dan sini ialah jam. Jadi maksudnya sini ialah jam. Jadi apakah unit yang diminta oleh soalan? km jam. Jadi semak km betul, jam betul. Maksudnya memenuhi soalan jadi maksudnya kamu tak perlu tukar unit di sini lah. Oke, 150 tolak dengan 70. Jadi jawabannya adalah 80 di sini. Jadi kamu boleh tulis 80 bahagi dengan 3 tolak dengan 1,6. Jadi jawabannya ialah 75. Jadi kamu boleh tukar perpuluhan lah. 1,4. Jadi sini kamu tulis 1,4. Jadi terus bahagi ya. 80 bahagi dengan 1,4. Jadi jawabannya ialah 407. Jadi tukar menjadi perpuluhan. Iaitu 57,14. Jadi kita ambil jawapan 2 tempat perpuluhan. Oke, ini ialah 2. Jadi tidak lebih 5 kan. Kalau tidak lebih 5, maksudnya kita tidak perlu pindah satu ke depan lah. Tidak perlu maksudnya kita terus hilang nombor di belakang. Maksudnya jawapan akhir kamu ialah 57,14. Jadi kamu tulis jawapan kamu 57,14. Jadi unit km per jam. Oke, jadi ini adalah jawapan untuk soalan 2C. Oke, seterusnya kita tengok soalan 3. Graf laju massa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Hitung A. Tempo massa motosikal bergerak dengan laju seragam. Jadi bagi graf ini, masa satu ialah motosikal, oke, yang warna hijau ini betul. Ini ialah motosikal. Yang warna merah ini ialah kereta. Dan kamu jangan tengok warna garis salah, oke. Soalan minta tempo massa motosikal bergerak dengan laju seragam. Jadi kamu tengok masa satu ialah garis motosikal, jadi sangat jelas warna hijau betul. Jadi pada garis hijau ini masa satu ialah laju seragam. Jadi garis PQ betul. Garis PQ ini ialah laju seragam. Dan soalan minta massa. Jadi kita kena tengok pasti S bukan tengok pasti Y Sebab pasti S ini ialah menunjukkan massa. Maksudnya massa ini yang menunjukkan motosikal itu bergerak dengan laju seragam. Jadi massa dari 2 sampai 10. Maksudnya kamu boleh guna unit belakang tolak dengan unit yang depan. Jadi kamu boleh tulis tempo massa motosikal bergerak dengan laju seragam. Jadi guna unit belakang tolak dengan unit depan yaitu guna 10 tolak 2. Jadi jawapan ialah 8. Unit massa dipakai sini ialah saat. Jadi maksudnya sini kamu tulis saat. Boleh? Ini ialah jawapan untuk 3A lah. Senang kan? Jadi soalan 3B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama untuk tempo T saat. Oke, soalan minta nilai T dan maklumat yang diberi ialah jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama. Jadi ini ialah graf laju massa. Jadi kalau kamu nak cari jarak, mesti cari luas di bawah graf. Masih ingat? Oke, kamu boleh tulis jarak kereta adalah sama dengan jarak motosikal. Sebab ini yang diberi oleh soalan. Jadi kita tengok garis bagi kereta yaitu garis merah ini. Jadi apakah bentuk di bawah graf dia sangat jelas segitiga, betul? Jadi apakah rumus bagi segitiga? Satu berdua antara dengan tapak. Tapak dia berapa nilai dia? T, betul? Dan taruh lagi tinggi. Tinggi dia ialah berapa nilai di sini? 10. Jadi kamu tulis tinggi 10 di sini. Jadi sama dengan. Dan kamu tengok graf motosikal yang graf warna hijau ini apakah bentuk di bawah graf dia? Jadi kamu boleh nampak ini kan. Ini ialah trapezium, betul? Jadi cikgu letak A. Dan ini juga bentuk trapezium. Jadi B. Ada nampak dua bentuk ini. Jadi sebelum kamu kira ruas trapezium kamu mesti tentukan di mana garis selari dia, betul? Jadi bagi bentuk trapezium A ini jadi sangat jelas garis selari dia ialah atas dan bawah. Dan ini menjadi tinggi lah. Tepi tepi ini menjadi tinggi bagi trapezium A. Dan bagi trapezium B, garis selari dia ialah di kiri dan kanan, betul? Dan di bawah ini ialah tinggi bagi trapezium B Jadi kamu boleh buat pengiraan. Masih ingat rumus bagi trapezium? 1/2 darah tinggi. Kita kira trapezium A dulu. Tinggi bagi trapezium A ialah 4. Darah lagi hasil tambah 2 garis selari. Jadi ini sangat jelas. Ini ialah 10. Tambah dengan ini ialah berapa? Ini ialah 2 kan? Ini ialah 10 kan? Guna nilai belakang tolak dengan nilai depan. Jadi kamu boleh terus tulis 8 di sini.
Jadi tambah lagi, oke, ruas trapezium B di sini sama juga 1/2 darah tinggi. Ini adalah tinggi dia. Tinggi dia di sini adalah T tolak 10, betul? Guna nilai belakang tolak dengan nilai depan. Maksudnya T tolak 10. Lepas itu tolak dengan hasil tambah 2 garis selari dia, yaitu kiri dan kanan, betul? Dan di sebelah kiri nilai dia ialah 4. Dan di sebelah kanan dia nilai dia ialah 10. Maksudnya 4 tambah dengan 10. 2 ini boleh taruh dulu, iaitu 1/2 taruh dengan 10. Oke, kamu boleh tekan kalkulator, ini ialah 5. Jadi 5 taruh dengan T ialah 5T lah. Sama dengan. Oke, ini kamu boleh tekan sekaligus dengan kalkulator. 1/2 taruh dengan 4 taruh dengan kurungan 10 tambah dengan 8. Oke, boleh tekan sekaligus lah. Jadi jawapan ialah 36. Maksudnya sini kamu boleh tulis 36 tambah lagi. Ini boleh tekan sekaligus lah. Ini yang kita tinggal lah, tak perlu kira dia. 1/2 taruh dengan kurungan 4 tambah 10. Jawapan ialah 7. 7. Lepas itu taruh jangan lupa kurungan T tolak 10. Jadi kita sambung 5T. Ini tak boleh pindah. Jadi terus saling. 36. Jadi ini kamu taruh masuk ke dalam kurungan. Jadi 7 darah T ialah 7T positif. 7T. Oke. 7 taruh dengan negatif 10. Jadi menjadi tolak. Tolak dengan 70. Oke. 5T sama dengan. Jadi ini kamu boleh gabung bersama. Tekan kalkulator. 36 tolak dengan 70, di jawapan ialah negatif 34. Negatif 34 tambah dengan 7T. Dan tiku nombor pindah ke sini lah. Oke, negatif pindah menjadi positif. 34 sama dengan 7T. Jadi 5T positif 5P menjadi negatif 5T. Jadi ini saling 34 sama dengan 7 tolak 5. Jadi menjadi 2T. Ingat masih ada T ya. Kita nak cari T kan. Jadi pindah 2 ke sini ya. Taruh pindah menjadi bahagi. Jadi 34 bahagi dengan 2. Jadi T. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 34 bahagi dengan 2. Jadi jawapan ialah 17. T sama dengan 17. Jadi inilah jawapan untuk soalan 3B ya. Sampai sini saja untuk video ini. Jadi video ini kita sudah bincang 3 soalan bagi practice komprehensif. Yaitu soalan 1, 2, dan 3. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko. Buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Oke, bye-bye.